Baik, ini adalah topik yang pertama, Introduction to Mechanical Systems. Ya, uh, soalan berkenaan mechanical system ni akan ditanya dalam PMA. Ya, jadi PMA rasanya semua dah dapat dah kan? Ada dalam tu ada soalan berkenaan dengan mechanical system. Nanti saya akan terangkan berkenaan dengan PMA. Um, Baik, mechanical system ni apa dia? Mechanical system involve machine that are designed to do work efficiently. Jadi kita guna mechanical system ni untuk melakukan kerja dengan mudah. Okey, dan dalam mechanical system kita ada mekanism. Apa dia mekanism? Mekanism ni takes an input motion and force, outputs a different motion and force. To make job easier to do. Contoh-contoh mekanism adalah, kenapa video saya tak keluar? Semua orang nampak muka saya kan? Nampak. Okey. Nampak doktor. Contoh mekanism ni adalah levers, linkages, cams, gears, pulley. Itu contoh-contoh mekanism. Okey. Dan dalam mekanism ni kita ada mesin, dan dalam mesin ni, banyak-banyak mesin ni kita ada simple mesin. Simple mesin ni adalah mesin yang mudah lah. Dan contoh-contoh simple mesin adalah lever, wheel and axle, pulley, inclined plane, wedge dan juga screw. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis simple machine. Alright? Ini adalah contoh-contoh mekanism. Okay? Can crusher, simple press, rear window wiper, ni contoh-contoh mekanism lah. Okay? Saya ada skip slide lah supaya lebih cepat. Okay, jadi tadi kita ada mesin, lepas tu kita ada simple machine. Simple machine ni lah dia have few or no moving parts. Dia parts dia sikit dan juga parts yang tak bergerak. Dan kita ada benda ni. 6 jenis simple machine. Lever, inclined plane, wedge, screw, wheel and axle dan juga pulley. 6 ni adalah simple machine. Okay, so lever adalah made of board set on top of a fulcrum to lift weight. Contoh-contohnya macam jongkang-jongkit ni, ini adalah lever, crowbar, baseball bat, penyapu adalah lever. Okay, lever dia ada 3 jenis. First class, second class dengan third class. First class ni macam jongkang-jongkit lah. Kita ada board, lepas tu ada fulcrum kat tengah-tengah. Lepas tu satu hujung ni adalah input force, satu hujung lagi adalah output force. Jadi contohnya macam plier ni. Plier kita ada input force tempat kita pegang, fulcrum kat tengah-tengah, output force di sini. Okey, boleh nampak Okey, itu ialah first class. Second class pula adalah fulcrum di hujung, input force hujung di sini, output di tengah-tengah. Contoh macam kereta sorong ni, wheelbarrow. Di mana roda adalah fulcrum, ini adalah beban, adalah output force, input force tempat kita angkat. Ini kita panggil lever second class. Third class adalah fulcrum kat hujung, input force kat tengah, output force kat hujung belah sini. Dia macam contoh kat sini adalah muscle di lengan lah. Output, input muscle ni dan juga siku ni adalah fulcrum. Okey, boleh? Tak dengar boleh Boleh. Okay. Boleh. Faham. Boleh. Itu inclined plane. Itu lever. Nombor 2 adalah inclined plane. Inclined plane ni adalah slanted surface to make lifting easier. Contohnya ramp dan juga stairs.
Okey, itu adalah inclined plane. Yang ketiga adalah wedge. Wedge ni adalah two inclined plane. Ya. Together used to raise an object or split an object. Contoh macam pisau. Ya, pisau adalah wedge. Ya. Door wedge, penahan pintu adalah jenis wedge. Alright, itu nombor 3. Nombor 4 adalah screw. Ya, screw ni adalah inclined plane tadi wrap around a pole. Ya. Jadi contohnya drill bit, screws adalah sejenis simple machine lah. Okey. Nombor 5 adalah wheel and axle. Wheel and axle ni ialah apa-apa benda yang berputar. Itu adalah simple machine. Ya, contohnya doorknob, ya, tombol pintu ni, tayar, steering kereta, screwdriver adalah masuk dalam kategori wheel and axle. Dan akhir sekali yang keenam adalah puli. Ya, puli ataupun takal bahasa Melayu. Ya, made of rope and string wound around a reel to change the direction of a force. Ya. Contoh pada tiang bendera, ya, dia ada puli, clothesline, penyiap baju, crane, fishing reel, ya. Itu semua ada puli. Okay, right? So ada 6 jenis simple machine tadi yang ada. Kita ada lever, lepas tu kita ada inclined plane, lepas tu kita ada wedge, kemudian kita ada screw, kemudian kita ada wheel and axle, dan yang keenam kita ada pulley. Alright. Itu adalah simple machine. Next, dalam mekanism kita ada gear. Tadi saya ada sebut mekanism kan. Contoh-contoh mekanism adalah macam pulley, levers tu adalah mekanism. Itu adalah kategori simple machine. Kemudian contoh mekanism lagi adalah gear. Gear ni kegunaan dia adalah to control rotational direction, rotational speed dan juga torque. So ada 3 kegunaan gear ni. Control rotation, direction, mengubah arah putaran. Jadi arah putaran ada 2 jenis je. Sama ada ikut jam ataupun lawan jam. Nombor 2 ialah mengubah speed, kelajuan. Jadi untuk kita tambah kelajuan ataupun kita kurangkan kelajuan. Dan nombor 3 adalah untuk menghantar torque, menghantar beban. Itu kegunaan gear, 3 jenis. Dan banyaklah kegunaan gear ni dalam clocks, egg beaters. Okey, jadi gear ni kita pecah kepada 2, iaitu kita ada driver dan juga follower. Jadi satu gear ni kita panggil driver, lepas tu yang mengikut dia kita panggil follower. Right? Dan gear ni dia akan bergerak pada opposite direction. Sekejap saya mute awak kejap. Okey, right. Kadang-kadang orang tak sedar dia tak mute. Okey. Tadi tu adalah 2 gear, satu driver, satu follower. Gear pun dia ada banyak setup yang lain lah. Contoh macam ni, yang ni kita ada gear idler kat tengah-tengah. Jadi kita ada driver belah kiri, follower belah kanan, tengah-tengah ni adalah idler. Jadi untuk susunan macam ni, gerak driver dan juga driven ataupun follower ni dia akan bergerak pada arah yang sama. Okey, boleh? Ulang cikgu boleh, doktor? Ini kalau kita ada susunan macam 3 ni, ini yang ini adalah driver kan. Okey, yang tengah-tengah ni kita panggil idler. Idler. Yang ni driven ataupun follower. Jadi kalau A ni berputar macam ni, lawan jam, B akan berputar ni ikut jam, C akan berputar jadi lawan jam. Jadi A dengan C ni dia akan berputar pada arah yang sama. Alright? Ini kalau kita nak buat sistem tu bergerak pada arah yang sama lah.
Ya. Okey. Faham. Okey, gear yang paling biasa sekali adalah bentuk macam ni. Ni kita panggil sebagai spur gear. Ya, spur gear ni adalah dia punya gear dia adalah rata. Ya. Jadi dia berputar macam ni. Okey. Gear ni akan dia punya teeth dia adalah rata. Ini macam ni lah gear berputar tadi seperti yang saya tunjuk tadi. Ya. Okey, yang ni kita panggil helical gear. Ya. Jadi dia punya gigi dia, teeth dia tak rata. Okey. Kemudian kita ada banyak lagi lah contoh-contoh gear. Saya rasa saya tak nak go through lah semua ni. Boleh baca sendirilah ya. Untuk menggunakan masa kita online. Okey, mekanisme yang kedua, mekanisme yang ketiga tadi adalah simple machine, kemudian gear. Yang ketiga ni adalah cams. Ya, cams adalah sejenis mekanisme juga yang digunakan untuk convert rotating motion into linear motion. Menukarkan pergerakan putaran kepada pergerakan linear. Ya. Linear ni adalah pergerakan yang lurus ya. Jadi daripada putaran pergi kepada linear. Mana pergi slide saya? Hilang dah. Dah hilang lah. Kejap Okey. Okey. Dah masuk balik Baik. So daripada pergerakan putaran kepada pergerakan linear. Okey. Jadi cams ni adalah ni. Ini adalah cam. Ya, cam ni dia akan bersambung dengan cam follower. Ya. Jadi kalau cam ni berputar, cam follower ni dia akan turun naik. Ya. Jadi itulah maksudnya menukarkan pergerakan putaran kepada pergerakan turun naik. Okey. Contoh macam tu. Boleh nampak tak? Ya. Jadi cam ni dia akan berputar, cam follower akan jadi turun naik. Macam mana cam follower ni boleh turun naik? Sebab apa? Cam ni kan tadi tu bujur kan? Dia lonjong kan? Jadi bila bahagian yang lonjong tu kena je kepada cam follower, dia akan jadi turun naik. Nampak tak? Boleh Boleh? Boleh. Okey, alright. Boleh. Faham tanya ke orang? Boleh, Doktor. Jadi bila cam follower ni berputar, cam ni berputar, cam follower ni akan jadi turun naik. Ya, jadi bila bujur ni lalu je dia akan ternaik. Bila bujur ni terlepas je dia akan turun. Macam itulah proses cam follower. Okey? Ini adalah jenis-jenis cam. Dia tak bujur je lah, dia ada banyak jenis. Ya. Cam follower ni contohnya dalam internal combustion engine, IC engine ya. Kita ada cam follower. Ini adalah kita punya cam. Nampak tak? Boleh? Okey. Jadi bila cam ni menolak je, jadi kita punya cam follower ni dia akan bergerak naik ke atas, dia akan kita ada linkage kan ni bersambung dengan injap valve ya. Jadi bila dia tertolak je, valve ni akan terbuka. Ya. Jadi ini adalah salah satu fungsi cam lah ya, untuk menaik turun membuka tutup valve ya. Yang ni dalam bentuk 3D ya. Boleh nampak tak dengar? Dengar. Dengar Doktor, jelas. Ni Fazrul Izwan kata tak dengar. Macam enjin memang dia tak ada bunyi. Dia tak ada animation ni, dia tak ada bunyi. Saya ingat tak dengar apa. Animation ni tak ada bunyi. So dia pergerakan macam tu. Ini adalah kita punya cam lah. Ya, kita punya cam. Ni cam follower, dia akan
naik turunkan, injap. Injap dan kita punya cam dan juga follow ni dia ada macam-macam jenis lah ya. Contoh macam ni ya. Dia ada macam-macam jenis. Macam ni pun ada ya. Macam ni pun ada. Ini pun ada. Ya, ini pun ada. Macam ni pun ada. Macam ni pun ada. Ya, dia ada macam-macam jenis. Ya, bergantung kepada designer tu lah dia nak buat macam mana. Okey, boleh? So far boleh ikut? Boleh, doktor. Bagus. Doktor, nak tanya doktor. Ya. Kalau macam needle valve tu consider apa dia punya stem dengan spindle dia tu? Oh, tu dia soalan. Itu valve lah tu, valve. Dia tak ada mekanisme apalah. Itu mekanisme valve lah tu. Mekanisme valve Okey. Terima kasih doktor. Okey. Valve kita tak belajar kita tak belajar. Okey, next mekanisme yang ni yang keempat lah ya. Tadi kita ada simple machine, lepas tu kita ada simple machine, lepas tu kita ada gear, lepas tu kita ada cam. Yang keempat ni adalah linkages. Okey. Linkages ni apa? Linkages ni adalah gabungan antara beberapa levers. Ya, gabungan beberapa levers. Ya. Contoh macam ni wiper ya. Ni adalah linkages ya. Iaitu daripada motor ni menukarkan kepada pergerakan oscillating wiper kita. Ya, jadi daripada pergerakan putaran kepada oscillating ni macam mana dia buat? Dia menggunakan linkages. Okey, jadi linkages ni adalah beberapa levers. Jadi macam ni, ini satu lever, ya, ini satu lever, ini satu lever dan satu lagi lever. Ada 4 lever lah kat situ yang kita sambung-sambungkan menjadi linkages. Okey. Dan linkages ni ada bermacam-macam jenis lah ya. Dia ada yang paling ringkas dan mudah, dia ada 4 jenis ya, yang ringkas dan mudah. Iaitu yang pertama adalah reverse motion linkages. Ya, reverse motion linkages ni contoh dia macam mekanisme pada garage door ni, garage door. Ya, jadi dia punya lock ada kat hujung ni, hujung kiri dan kanan ni dia punya lock. Jadi untuk menggerakkan lock dia tu, kita ada linkages kat tengah-tengah. Ya, jadi linkage yang macam ni kita panggil reverse motion. Ya, dia bergerak macam ni. Ya, ada nampak tangan saya kan? Gerak macam ni. Tu Nampak. reverse motion linkage. Contoh lagi ialah macam penyidai baju ni. Ya. Jadi dia bila dia nak bergerak, dia kena bergerak reverse. Ya. Dia kena guna reverse motion linkage di sini. Okey, jenis yang kedua adalah bell crank linkages. Ya. Contoh dia adalah macam brake basikal, ya. Jadi bell crank ni dia menukarkan pergerakan tegak kepada pergerakan mendatar. Ya. Satu lagi contoh macam pedal beat, kita ada bell crank linkage kat sini. Ya, jadi daripada pergerakan mendatar tukar kepada pergerakan menegak. Okey. Itu adalah bell crank linkage. Ya, jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah parallel motion linkage. Sama juga dengan push-pull linkage. Ya, benda yang lebih kurang sama. Yang ni kita boleh nampak contoh dalam toolbox. Ya, kita angkat dan dia boleh bergerak. Ya, itu kita panggil parallel motion linkage. Okey. Dan jenis yang keempat adalah crank and slider. Ya. Jadi crank and slider ni dia menukarkan pergerakan slide ni kepada putaran ya, ataupun pergerakan putaran kepada pergerakan slide. Ya. Contoh macam pam air ni ya. Jadi dia menukarkan kepada pergerakan putaran, ini adalah putaran kepada naik turun. Nampak ini kita panggil crank and slider mechanism linkage. Okey, jadi itu adalah 4 jenis linkage ya. Sebenarnya linkage ni dia lagi kompleks lah daripada yang mudah yang 4 tu.
ya. Kita ada banyak lagi contoh-contoh. Contohnya pada frame basikal adalah linkage juga, ya. Pada excavator ni, pengaut ni adalah linkage juga, ya, yang lebih kompleks dan dia bukannya sekadar lever je lah, dia kena pakai hydraulic untuk menggerakkan dia. Okey, kita tengok chat sekejap. Okey. Okey, jadi kalau macam contoh excavator kita, linkage dia kena macam ni, ya. Dan contohnya point E tu dia kena pergerakan mengikut curve yang ditunjukkan kat situ. Ya. Jadi untuk study benda ni lagi kompleks lah, ya. Okey, jadi yang kita dah belajar tadi, ya, kita belajar berkenaan dengan simple machine, gear, kemudian cam, kemudian linkages. Linkages. Semua tu kita combine menjadi suatu mesin. Ya. Dan bila kita combine tu, dia menjadi satu complex machine, dan complex machine ni kita panggil sebagai sistem. Ya. Contoh macam basikal, ya. Jadi basikal ni adalah suatu complex machine dan dia adalah suatu sistem di mana di dalam ni dia ada beberapa mekanisme, ya, yang kita dah belajar tadi. Ya, contohnya brake, ya. Brake ni menggunakan sistem lever, ya. Pedal pun adalah lever juga. Okey. Kita ada wheel and axle untuk roda, ya. Kemudian kita ada gear, ya, untuk reduce the force, ya. Kemudian kita ada chain, ya. Chain ni kita tak belajar lah, tapi chain ni untuk transfer the force. Right? Jadi ini adalah suatu mesin, ya. Okey. Jadi dalam soalan PMA, saya nak awak buat macam dalam slide ni, ya. Tunjukkan suatu mesin dan bagi tahu mana simple mesin, komponen-komponen simple mesin dia dan juga mekanisme dia. Okey? Okey, jadi tamat kita punya topik 1.